sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahkanlah dan jangan mempersukarkan, dan gembirakan dan jangan membesarkan ataupun menjauhkan orang, menyebabkan orang belajar. Baik. Yang ini yang yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah dan jangan mempersukarkan, ini saya dah jelaskan sedikit perbincangan mengenai bab perkahwinan, di mana antara yang kita rasakan kita sendiri kadang-kadang menyusahkan ialah tentang bab pemikiran. Malam saya ceritakan bagaimana saya rasa dan saya berpandangan bahawa ada unsur pembatiran dari sudut pembikinan hutan. Saya buat contoh yang saya cerita semalam, cuba tuan-tuan tengok. Nampak sekuenci, ya. Dia punya kad di hutan dia sekuenci. Dan kad ini kalau saya buat buku, memang cantik kan? Dia punya tebal, dia punya kad dia. Dia punya kulit dia saja. Ini kan. Saya boleh tunjuklah sebab ini berkawan sini ni. Ini saya punya tempat lain di buku lain. Dan dia punya layar dia, ini dia tebal. Jadi kalau ini keadaannya, kita kira agak membazir. Cuma yang ini dia khaskan untuk BFP je lah. Dia jemput BFP pakai. Dan saya cuba tanya dia, berapa orang BFP jemput? Dia kata sekitar 500 orang. Cuba tuan-tuan bayang, saya tak tahu kos dia berapa. Dan untuk yang tidak BFP itu dia ada satu kad yang lain, tapi agak standard juga. Dan orang yang ini pula, dia pula bukan satu orang korporat, tinggal saja. Dan dia memegang satu pos yang orang boleh baca. Orang boleh baca bahawa dia ni ada orang sponsor dan mungkin dikaitkan dengan rasuah. Pos dia tu pos rasuah. Bukan dia buat rasuah, kita tak boleh nak kata. Tapi orang akan kata dengan gaji dia, kita tahu pos dia gaji sekitar lebih kurang 7 hingga 8, ya. Dengan jemputan yang macam ni, yang memang besar dibuat. Jadi orang boleh tafsirkan macam-macam. Ada orang sponsornya dan sebagainya, macam-macam. Dan sponsor itu akan diklasifikasikan sebagai rasuah, ya. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita nak jaga, ya. Dan saya dah ceritakan, kalau macam contoh saya punya kawan itu yang kosnya RM200,000, dan dia kata lebih kurang 100,000 dia berhutang untuk mengadakan walimah anak tersebut. Jadi saya cuba bagi pandangan, kalau RM50,000 dibuatnya satu, minta ada kereta Proton WRT 3189 ganggu lalu lintas. Jadi kalau duit itu digunakan untuk beli sebuah kereta, dah boleh lah. Anak tu tak payah fikir, ya, nak beli kereta dengan hutang cash. Ataupun RM50,000 tu boleh digunakan untuk down payment, beli sebiji rumah. Terus ini ayah hadiah pada kau, down payment saja sebiji rumah, ya. Ataupun dia berhutang, katalah dia berhutang 150, dia kos dia RM200,000, RM50,000 wanita. RM150,000 tu campur yang cash dia ada dah kat tangan, RM100,000 dia hutang katakan. RM150,000 ni ayah bagi sebiji rumah pada kau. Memang sebiji rumah dah boleh dapat dah RM150,000. Jangan tempat yang rawang atau apa. Jadi benda-benda macam ni tu, yang saya katakan bahawa kadang-kadang kita menyusahkan. Dan saya tengok ada kalanya orang pun sebenarnya tidak adanya respect sangat ke ataupun kesehatan sangat dengan jemputan seperti ini. Saya buat contoh masa saya kahwinkan anak saya 20 tahun, 2 tahun yang lepas.
Ini yang terkemuka. Kita nak sebut bank, dia ada 2 bank, 3 bank. Okey, saya kenal dia dan saya hantar SMS dia. Saya nak tengok dia orang besar ni, naik presiden. Orang dia ada 3 naik presiden, dia orang nombor 2. Maknanya nombor 1 presiden, CEO dia. Nombor 2 nya nak naik presiden, dan dia ada naik presiden tu 2 orang. Kita hantar SMS kat dia, jemputan resmi saja. Peduli yang nak kami kami semua tarik sekian-sekian. Dia datang. Maknanya di sini kedatangan seseorang itu bukannya berdasar kepada kad jemputan yang mewah. Dan benda ini kalau kita buat, ada kalanya orang tiru. Jadi kita tak nak membuat satu benda yang orang tiru menyebabkan orang tu jadi susah. Abang saya bila dia nak cari anak dia di kampung, ialah abang kampung. Kita bantu sekadar yang benda yang asas. Nak beli lembu ke benda, okey, kita bantu. Cuma dia kata, bila dia masa tu saya tak ingat tahun berapa. Masa tu di kampung saya tu masih lagi kata orang, kalau sekiranya dijemputnya orang datang beli kahwin, jadi makannya itu mesti tinggalnya yang kelas, yang bukan polistrin lah, dan berhidap, jadi menjadi satu kesulitan. Jadi saya cadang dia cuba pakai pinggan polistrin dan mungkin dia mesti. Jadi abang saya ni tak sempat sebab nak pecah satu tradisi. Saya kata tak apa, ini cukup simple, tak payah pakai ikan basuhnya benda. Orang nak makan buang sendiri, tak payah maknanya ada orang basuh. Gelas pun polistrin. Oleh kerana saya ni orang panggil je lagi adik yang agak itu sikit. Dia hormati pandangan saya dalam kata malu-malu pun dia buat dia. Nak cerita tu, lepas dia buat, lepas tu semua orang kampung di situ tempat saya, semuanya guna keadaan sama. Jadi di sini saya nampak orang sedang macam dia sebenarnya nak menunggu satu cara yang orang panggil simple dan praktikal. Dan bukan boleh menjatuhkan marwah Allah kalau kita gunakan pinggan polistrin kalau ada hari-hari itu. Ada. Orang boleh. Dan yang tak silap saya bertanya, saya rasa yang hari kedua kahwin dengan anak saya itu yang saya pakai kedai 2 tahun lepas, saya pakai pinggan sebab bakar sekarang kita ada pinggan. Jadi itu tak ada kesulitan sebab kita ada pekerja, boleh basuh, tak ada masalah. Baik. Itu berkenaan dengan yang berkaitan dengan walimah. Begitu juga dengan perkahwinan, urusan perkahwinan. Kadang-kadang anak datang beritahu kepada ayah nak kahwin, ayah pula mempersulitkan, dia kata tak cukup duitnya. Di mana kita nak letak hadis yang katakan aulim walau syar? Nabi kata, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Arab seekor kambing ini 3-4 orang dia makan. Jadi kalau Nabi dia duduk di Malaysia, dia tak kata walau bisyatin, walau bidajah. Buatlah walimah walaupun dengan seekor ayam. Sebab ayam orang Melayu ni, seekor boleh makan sampai 5-6 orang. Arab, Nabi kata walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing 4 orang. Kita boleh pergi sekarang. Sekarang kita tak berubah lagi pengaruh. Seekor kambing 4 orang. Jadi benda ni nak gambarkan kepada kita. Bukan maknanya di sini kita buat seekor ayam atau tidak. Kita kena ingat dia punya uslub ataupun cara Nabi cakap dia sebenarnya nak beritahu kita buat yang semudah mungkin, sekadar yang termampu. Contohnya Nabi kata pada kepada orang perempuan, layan suami walaupun diminta masa tak. Janganlah pula sampai mereka kita pula bila ataupun dalam kereta kita minta kepada isteri kita untuk melakukan persetubuhan, tak boleh. Cuma Nabi nak cerita kalau diminta dalam kereta pun bagi. Bukan masalah isu. Dia kadang-kadang orang tafsirkan hadis ini dari sudut ketaatan. Dia bukan dari sudut ketaatan saja. Jadi orang kata ini menunjukkan bahawa isteri kena taat pada suami kalau diminta dalam kereta pun. Kalau kita bersyarat, kalau di negara Arab zaman dulu, kalau diminta atau muda, Nabi kata bagi. Ini satu ketaatan. Yang kedua sebenarnya, bila dia minta maknanya kena bagi, itu dia.
Pasal kalau tak diberinya kehendak orang lelaki ini, dia akan cari keluar. Itu passion orang lelaki. Jadi kalau kamu tak bagi kerana nak jaga badan, ataupun apa-apa sebab malas melayan kamu benda, maka boleh menyebabkan suami tadi terjebak kepada perzinahan. Kemarin dulu ada satu orang bergelar, dia cerita itu saya. Dia cerita tentang bini dia yang ketiga. Ya, minta pertama dia kata anak dia kata mungkin tak lepaskan dia. Tanya dia kenapa dah tahu? Dia kata pertama dia kata Pak kita nak bagi. Okay. Yang kedua dia kata kalau perjalanannya dia, kalau perjalanannya dia kedai kasut, tak kurang RM3. Harga kasut itu mesti tak kurang RM3. Dia kata walaupun kita negeri dia kata tak biji. Jadi bila dia cerita lagi tu saya pun tak ada komen. Mana saya kata pulang kalau gitu keadaan. Baik, saya nak cerita tentang apa ni tadi, cara Nabi bercakap. Jadi yang tadi nak cerita apa dia? Kehendak orang lelaki ni kalau diminta tak ada masalah, tak ada halangan bagi. Itu dia. Baik, begitu juga Nabi kata, buat walimah walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya apa dia? Buat walimah ikut kadar kemampuan. Jangan pakai benda-benda seekor kambing yang saya kaya. Kemampuan kita mungkin kita boleh panggil 100 orang. Apa tujuan walimah? Walimah ni tujuan dia, kita kena tengok pada falsafah dia, tujuan dia. Tujuan dia nak ceritanya anak aku ni kahwin dah. Kalau jumpa dia berdua-duaan, jangan kata ini anak ustaz tak berdua juga. Ustaz mengajar dia waktu di Surau Manja sampai anak dia pun tak ada. Dah. Sekarang dapat peduli, dia dah. Aku sendiri dijemput, memang nak ditanya. Itu dia tujuan. Jadi bukan tujuan nak berbangga-bangga kamu. Bukan. Sekadar nak beritahu orang lama, anak aku dah kahwin, kalau nak buat dia berdua-duaan, jangan kita nak pula. Jangan kata anak aku ni tak reti jaga anak dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang dikatakan yasir wala tu'asir ini tentang sembahyang bab. Okey kan, satu lagi saya nak sentuh. Ini tidaklah berkaitan. Kalau bab kahwin, saya masih saya kahwin yang mengangkatkan saya tu Teguh Niazi. Jadi ayah perempuan saya sekarang ni diminta Teguh Niazi angkat. Orang tua ni tuan-tuan, memang saya tengok perjalanan hidup dia bawa sedang cuba sini. Tuan tahu apa itu? Cara niat, dia tak ada ajar niat orang kampung. Ajar orang kampung niat supaya mesti usolli ke apa benda tak ada. Niat dia kata tentang sadaran masa tak. Bahkan dia kata masa kita nak pergi sembahyang, kalau ada niat nak sembahyang maghrib, nak sembahyang subuh ke apa dia kata ya lah. Tapi kita diajar kadang-kadang susah takbir. Dalam takbir ni kena masuk ayat ni jadi takbir 3-4 kali tak boleh. Kena masuk sunat takbir yang Fardul Ihram. Jadi lepas tu dengan usallinya lagi apa benda, jadi bila diajar ni begitu, maka tuan-tuan jadi susah amal ibadat yang kita nak buat. Baik, masa perkahwinan itu dah yang diajar, saya kata tak apa, boleh asalkan boleh kahwin. Masa boleh kahwin pergi rumah dia, rumah tunggu. Dia baru tanya, tak apalah, diminta ayah tunggu untuk kuatikan kepada dia untuk menikah. Bila dah dapat wakil, saksinya ada 2 orang. Dua ustaz saksi, adik ipar dia. Dia macam bercakap dengan kita. Saya nikahkan kau dengan Syekh Hussein mas kahwinnya sekian. Dia tak ada pegang tangan dia. Dalam kepala saya masuk. Ini kita tengok adat. Bila nak diangkatkan, mesti pegang tangan. Syekh, pegang tangan. Tunjuk lagi. Pegang tangan, tunjuk lagi. Habis masa tunjuk dia dah habis yang apa. Baik. Dia tengah pegang ini. Duduk letak tangan di atas kepala dia. Aku nikahkan dia kau dengan sekali. Saya kata orang tua ni nak test kamu, tapi saya sempat tangkap bahawa yang pegang tangan, angkat masa pegang tangan bukan wajib. Maka saya pun terjawab, aku terimalah nikah ini.
Saya pun jawab simpul. Dan saksi dua-dua dia kerana ustaz yang ada di tersebut. Jadi pegang tangan itu maknanya bagi kita ni kadang-kadang macam wajib. Kalau tak pegang tangan itu tak sah. Saksi di kanan tu dia kata tak sah. Saksi ni pun tak tahu apa dia. Tentang rukun masa akad nikah dan sebagainya. Okey, itu maknanya nak cerita simpel, pembawaannya cukup simpel. Jadi kemudian tentang memerakkan mas kahwin, perbelanjaan. Itu pun kalau boleh cuba kita kontrol, kita sendiri yang kontrol. Dan yang ini susah juga kita nak kata berapa agak-agak mas kahwin yang agak praktikal untuk zaman sekarang. Masa kahwin saya jumpa saya, bila orang tanya berapa mas kahwin perbelanjaan, dia panggil perbelanjaan. Berapa perbelanjaan? Saya kata inilah sebab ada kemampuan pelayanan. Sebab makanan itu pada masa itu kita kena belajar. Kita nak cerita nak letak 3,000 ke dalam kepala saya, nak letak 3,000 tak apa. Maknanya kalau dia kata 1,000 pun saya kata okey. Saya tak berani nak letak 3 sebab tak mahal. Belanja itu memberatkan dia tengah baca. Kita nak selamatkan budak. Jadi pulang lagi pun dah yang dia menjawab. Dia kata nak letak. Jadi kita pulang. Dia semua pulang. Kalau ikut saya, memang kalau boleh tawar menawar, saya akan sebut maknanya bagi kita je. Tapi bila dah diletak macam tu, kira-kira kita terima. Lepas tu masa akad nikah pula, imam kita lah, Imam Syafi'i, dia bagi kepada saya lah untuk akadkan itu. Jadi saya akad biasa. Jadi saya beritahu pada budak sebab tadi dia menggigil kan. Jawab simpel je. Aku terima lah nikah ni. Dan dia pun maknanya jawab begitulah. Cuma Pak Imam kita sebut dia pulang pada ustaz sebut berapa mas kahwin. Bila dia kata macam tu, saya pun kata okey. Saya faham, aku nikahkan engkau dengan sekian-sekian, mas kahwin sebanyak apa itu. Kita sebut yang itu. Jadi pulang nanti ni dia rasa terperanjat. Sebab bagi dia mas kahwin dia sekitar 300-400 macam apa tu. Yang selamat 300 kan. Jadi sebenarnya mas kahwin itu belanja tu kalau di negeri Kelantan dia memang macam tu. Belanja itu adalah sebenarnya mas kahwin. Rupa-rupanya saya pun tak tahu juga cerita adat. Yang belanja yang mahal-mahal itu sebenarnya tak disebut dalam akad sebab mak bapak nak ambil sikit, nak beli katil apa benda tu. Allah nak betul tak? Kalau dipaham, saya faham dengan cerita lagi. Jadi ini pun tak betul. Mak bapak sepatutnya pakai duit dia. Kadang-kadang ikut kemampuan. Jadi yang baik yang kata belanja berapa itu sebenarnya bagi perempuan budak. Takkan anak kita nilai 3 ringgit yang dikatakan mas kahwin, faham? Tak salah ingatan saya masih lagi sekitar 27 ringgit baca sekarang mas kahwin. Maknanya waktulah wajib dapat pada budak. Jadi tak kena lah, banyak kena lagi. Jadi kalau boleh tuan-tuan, benda-benda yang siru kepada tak siru, kita cuba katakan kita sendiri. Pertama sekali yang saya sebutkan di sini, saya sekali peringatkan untuk saya dan kita tuan-tuan, orang suat, orang masjid yang selalu dengar kuliah, kena buat sesuatu. Baik, sikit lagi saya nak sentuh tentang sembahyang. Sembahyang ini antaranya ialah tentang sembahyang yang maksudnya memudahkan adalah tentang sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, saya tengok anak-anak kadang-kadang boleh sembahyang mayat pada ayah. Tetapi apabila diajaknya cara sembahyang mayat, kawan ni tak pernah sembahyang mayat. Lepas tu pula kita nak suruh dia sembahyang mayat. Lepas tu ajak sembahyang mayat dalam masa 5-6 minit. Cara kita memang tuan-tuan tak tahu. Kesianlah ajak dia mati. Sepatutnya anak dia tolong sembahyang mayat. Kalau tak boleh jadi imam, tak apa, dia belakang tu. Dan anak itu boleh sembahyang mayat walaupun tak pernah dia sembahyang mayat. Syaratnya ustaz mesti kena ajak cara yang simple. Apa dia? Pertama, okey awak takbir, niat aku sembahyang mayat ke atas mayat. Kerana Allah Ta'ala ikut imam kerana Allah Ta'ala. Cukup simple. Tapi kalau kita duduk main usawi, kawan tu tidak usawi. Tak pernah sembahyang mayat, pas sembahyang waktu pun dia tak ada. Kita duduk main usawi, ayah awak mati ni. Jadi gini, awak kalau boleh sembahyang mayat, ibu tanya Ustaz, macam mana cara sembahyang mayat Ustaz? Ustaz pun ajar. Pertama sekali awak lihat lafaznya usalli
fardu kifayah makmuman di daerah. Jadi kawan ni nak ingat satu kan, dia pun dah lagi dia. Kalau pun dia sembahyang, dia kira imam yang akan takbir niat makmum ada. Ya. Pasal apa? Sebab kita benda tu dia bukan wajib. Okey, niat macam mana? Kita nak bagi satu niat yang cukup mudah. Niat aku sembahyang mayat kat atas mayat ni, ikut imam kerana Allah. Habis yang selalu disebut lelaki ke perempuan itu tak payah. Bila sebut sembahyang, apa ni aku sembahyang kat atas mayat ni? Ni tu siapa dia? Lelaki. Otomatik. Kalau ini, mayat ini perempuan. Simple ya. Jadi budak pun ada mudah. Lepas dia sadar. Okay, bila dah niat macam tu, baca Fatihah. Fatihah memang mudah dah hafal belakang. Lepas takbir, baca selawat. Dia bertanya lagi mana selawat? Pak Ustaz belajar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamal sallallahu sampai hendak angin ini. Kawan ni pun tak faham hendak angin ini mana dia tahu. Ya. Jadi cakap dia Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, memang boleh. Sejahat-jahat budak memang ready. Okey, yang kedua. Yang ketiga ni mungkin berat sikit. Yang ketiga awak kena baca doa. Macam mana Ustaz doa? Itu baca Allahumma qillahu warhamhu wa afihi wa a'fu wa afihi sudah wasai. Bla. Budak tuan tobat memang tak dikira. Kalau ajar lagi. Dan memang dia tak pernah dengar tentang doa. Selawat boleh tahan kira lagi, tapi kalau panjang kan dia tak dikira. Macam saya sebut tadi. Habis macam mana? Oh macam gini. Allahumma ghfirlah. Okey. Kalau nak panjang sikit, Allahumma ghfirlah warhamhu. Dah cukup. Berhenti boleh. Sementara orang kapan ayam dia pun duduk mandi tu, kita ajak wali. Lepas takbir yang keempat, dia tanya, lepas takbir keempat, macam mana nak buat Ustaz? Ustaz mengajar Allahumma ghfirlah lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Taubat memang mudah tak? Tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Memang keren kita dapat. Tapi kalau kita kata gini, lepas takbir keempat kita waktu imam. Tak payah baca apa. Imam bagi salam atau bagi salam? Kalau aja begitu tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, semua anak yang jahil-jahil yang tak sembahyang tuan-tuan, insya-Allah boleh. Ini yang dikatakan memudah. Jangan mempersulitkan. Jadi itu saya bagi contoh-contoh supaya benda-benda ni kadang-kadang kita boleh mesam pada anak kita. Kalau aku mati besok, aku nak macam mana, semua anak lelaki aku mesti sembahyang. Bila sebut lagu tu tuan-tuan, dia akan pening kepala, pening lalat sekali. Aku senang waktu buat tak buat, ni nak suruh sembahyang. Lepas tu kita cuit sikit. Jadi pandai-pandai bawa ni. Ayah nak macam mana pun mesti sembahyang. Kalau tidak cukup Ustaz mana-mana belajar sembahyang. Saya akan cerita Pak ni, ada satu cerita. Kerana Pak ni tuan-tuan, suruh hari pesanan itu, akhirnya anak jadi sembahyang. Itu saya akan cerita pada esok. Dan ini tuan-tuan ada anak-anak yang tak sembahyang. Dah usah panjang lah.